dalam risalah An-Nur, seminit kesabaran dalam kesakitan ibarat pahalanya sejam beribadah dalam kebahagiaan dan ketenangan. Kita kalau bahagia, sejam tu rasa sekejap je berlalu. Betul tak? Macam hari raya lah, anak cucu keluarga semua datang, kita rasa bahagia kan. Rasa sehari dua hari anak-anak cucu-cucu cuti, tiba-tiba dah balik semula bekerja. Jadi rasa masa terlalu cepat berlalu. Tidak sama dengan apabila kita melalui suatu ujian, terutamanya ujian yang berkait dengan kesakitan yang ada pada tubuh badan. Jadi yang penting kita nak tengok adalah pahalanya, insya-Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada pertemuan yang lalu, iaitu pada bulan Februari, 18 Februari 2020, betul ya, berdasarkan rekod Ustazah di sini, dalam buku kita, bacaan buku kita Tips Wanita Menuju Syurga, kalau ikut rekod Ustazah tu 18 Februari 2020, iaitu lebih kurang 7 bulan yang lalu, kita telah memasuki bab yang kedua, iaitu ciri-ciri wanita yang berjaya dan bahagia menuju syurga. Kemudian kita dah baca bab tersebut sehinggalah ke muka surat 51. Betul ya? Okey. Jadi kita nak sambung hari ini, insya-Allah, muka surat 51 di bawah tajuk wanita dan perhiasan. Baik. Wanita dan perhiasan ini sebenarnya kalau kita tengok pada perenggan yang ketiga, ini suatu pesanan daripada penulis. Wahai wanita, bersederhanalah kalian dalam berhias di luar rumah. Boleh tak berhias? Boleh, tetapi dalam kadar yang sederhana. Cukuplah sekadar cara pemakaian yang kemas dan tidak berwajah pucat lesu ketika berhadapan dengan manusia lain. Tidak perlu menggunakan alat-alat lain untuk mengubah rupa kalian. Ada ke alat yang boleh mengubah rupa? Ni untuk muhasabah, bukan pada diri kita. Ustaz tengok pada kita semua ni tak adalah yang sampai memakai perkara atau alat yang mengubah muka. Tapi sebenarnya di luar sana sangatlah ramai. Jadi apa tanggungjawab dan peranan kita sebagai orang yang selalu mengaji ni? InsyaAllah kita cuba dalam ahli keluarga kita jangan sampai ada yang mengubah rupa menggunakan alat-alat tersebut. Apa contoh mengubah rupanya? Contohnya pemakaian nama pun saya tak tahu, eyeshadow. Okey, eyeshadow. Lagi maskara. Itu mengubah rupa, kan? Eyeshadow ni dia akan rubah muka orang tersebut daripada rupanya yang asal, yang mungkin matanya sedikit sepet ke, kan? Kalau besar ke boleh dikecilkan dengan warna-warna eyeshadow. Kalau kecil boleh dibesarkan juga dengan warna-warna eyeshadow. Jadi dia telah merubah penampilannya yang asal, dan selalunya perubahan penampilan ini akan membawa kepada rentetan masalah-masalah lain. Maskara contohnya, daripada bulu mata yang Allah ciptakan kita orang Melayu ni selalunya bulu mata level average, kan? Average. Bangsa kita Asia ni level dia average, taklah panjang lentik sangat macam Arab tu. Tapi dengan maskara tiba-tiba boleh berubah macam lentik sangat. Apa kesan dia, perempuan? Kesan dia ialah kepada orang yang melihat, satu, pada diri sendiri yang akan kelihatan sangat menarik, sehingga kita bimbang akan terjerumus ke dalam kategori tabarruj yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Dan itu akan mengundang pula dosa-dosa yang lain sekiranya menimbulkan fitnah. Lain keadaannya jika kita berada dalam satu kawasan atau satu negara yang mana mungkin majoriti orang memang berbulu panjang, berbulu mata panjang, lentik, memang semua orang macam tu, mungkin tak menimbulkan apa-apa tabarruj. Jadi tabarruj ni adalah sesuatu yang agak fleksibel, yang subjektif, dia bergantung juga pada masyarakat tersebut. Sebagai contoh, sebagai contoh, kalau di Mesir, kita kebanyakan orang meskipun ada yang tidak menutup aurat ramai, tetapi culture mereka tidak memakai baju yang berbunga-bunga. Dia pakai warna-warni tapi tidak berbunga-bunga. Bila ada orang Melayu pakai baju kurung, kalau kita di sini baju kurung tu tutup aurat, baik, bagus, elok. Tapi apabila baju kurung itu dibawa ke budaya Mesir contohnya, dia akan menjadi perhatian semua orang. Semua akan tengok dia. Saya teringat kenangan saya dulu semasa belajar di sana. Ada pelajar daripada setengah negara yang suka berbaju kurung, dan mereka suka jalan secara berkumpulan pergi kuliah.
Apa yang saya dapati observation pada kawan-kawan Arab ni, bila dia tengok kumpulan baju kurung ni, mereka kata hadiqatu tamshi. Tengok tu, ada taman bunga berjalan. Dia jadi perhatian semua orang. Orang yang jual barang kat kedai tengok, orang jual jus buah pun tengok. Tempat yang mereka lalui semuanya akan menjadi perhatian. Walhal mereka menutup aurat. Tapi di situ berlaku sedikit tabarruj apabila mereka diperhatikan. Dan bila diperhatikan tu bukan takat baju je lah dia orang tengok. Semuanya ditengok dari atas ke bawah. Tu maksud Ustazah tabarruj. Dalam situasi kita ni, sesuaikah maskara bulu mata terlalu panjang? Zasul lidah sebut maskara. Okey, jadi akan menimbulkan perhatian. Contoh kalau kita tengok dalam kenduri kendara orang kahwin, nampak kan kalau yang datang bersama dengan wajah yang sangat putih, tak sama warna dengan tangannya, kemudian merah menyala di bibirnya, kemudian bulu mata yang sangat panjang, dia akan menjadi perhatian di dalam majlis tersebut. Di situ yang kita takut, di situ yang kita nak jaga. Boleh kata dosa ke? Bergantung pada keadaan. Kalau ramai pula orang yang tengok dia, lepas tu ramai pula yang jadi tergoda, ramai pula yang terbayang-bayang dengan wajah yang kelihatan cantik seperti Cleopatra di kenduri tadi sampai ke malam hari. Allahu Akbar. Maknanya visual tadi telah masuk dalam kepala insan-insan lain yang bukan mahram. Maka di situ nanti kita bimbang akan terjebak di dalam dosa. Sebab itu tips wanita menuju ke syurga, jagalah perhiasan mereka. Baik, kita teruskan ke muka surat 52. Itu bab perhiasannya. Jadi kita ingat Ustazah pesan betul-betul ni, setakat kita dah mengaji bertahun-tahun, kita ikuti kuliah-kuliah, marilah kita lakukan suatu perubahan. Sekurang-kurangnya jagalah keluarga kita daripada perhiasan yang berlebihan sehingga jatuh ke hukum tabarruj, insya-Allah ya. Minta sungguh-sungguh ni. Yang kedua ialah kesihatan, wanita dan kesihatan. Jadi wanita pun dituntut untuk menjaga kesihatan. Itu adalah satu tips menuju ke syurga. Ya, dalam satu pepatah ada orang kata hadis, tapi sebenarnya bukan hadis tu. Dia pepatah ya, al-aqlu salim fi jismi salim, kan? Akal yang sihat akan berada di dalam badan yang sihat. Walaupun dia bukan hadis, tetapi ada makna yang baik di situ, iaitu kalau kita nak pastikan emosi kita stabil, minda kita sentiasa berfikiran sihat, badan juga perlulah dijaga kesihatannya. Itu satu jalan juga, badan yang sihat memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Betul tak? Badan yang sihat memudahkan kita menghadiri kuliah-kuliah duha, kuliah-kuliah pengajian di masjid dan juga di surau. Baik, kita tengok di sini pada perenggan yang kedua. Justru wanita amat penting menjaga kesihatan mereka dengan menjaga kesihatan jiwa, rohani dan mental melalui ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok kesihatan fizikal banyak dah diajarkan di luar sana, maknanya nak jaga makanan, jaga orang kata apa, cara hidup yang sihat. Tetapi kesihatan mental ataupun kesihatan dalaman juga adalah satu tuntutan yang asas. Dalam Islam, setiap manusia itu terdiri daripada entiti. Yang pertama roh, yang kedua qalb, hati, yang ketiga akal, iaitu akal. Jadi entiti ini akan membentuk jiwa seseorang, dan jiwa itu akan menentukan cara hidup seseorang. Jadi sesuatu yang sangat-sangat crucial, sangat-sangat penting bagi orang Islam adalah menjaga entiti-entiti yang tidak nampak ini, akal, roh dan juga hati. Hati dan akal ini apabila dipadukan, maka seseorang itu akan mencapai ke tahap intelek. Ini tak ada dalam buku, cuma Ustazah nak jelaskan kaitan dia dengan kesihatan kita. Jadi akal dan hati yang seimbang akan menjadikan seseorang itu seimbang dalam meneruskan langkah-langkah di dalam hidupnya. Bagaimana menjaga hati dan menjaga akal? Yang pertama, mestilah taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW, apa yang wajib hendaklah dilaksanakan, apa yang haram hendaklah ditinggalkan.
apa yang sunnah, usahalah dilaksanakan. Kita cuba yang terbaik, insya-Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memerlukan kekuatan akal. Kenapa? Sekiranya akal itu tidak kuat, hawa nafsu akan menguasai diri. Jadi sebab itu kita letakkan yang pertama tadi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah langkah pertama untuk kita menguatkan akal dan hati kita, kerana manusia sentiasa diuji dengan rasa letih, rasa malas dan rasa jemu ketika hendak beribadah. Begitu juga manusia diuji dengan keadaan-keadaan krisis yang kadang-kadang menyulitkan dan menyusahkan dia untuk beribadah. Tetapi apabila manusia itu mampu menangani masalah-masalah tersebut, bermakna dia telah menguatkan hatinya, dia menguatkan akalnya, menguatkan rasionalnya untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut. Dan dengan kebiasaan, maka tubuh badannya, hatinya akan terpandu untuk melaksanakan perkara-perkara yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ hati dan akalnya akan menjadi sihat. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya ya, sebelum kita teruskan. Dia tentang dalaman kita. Nak kenal pula hati. Ada papan tak? Tak ada. Manusia ini terdiri daripada roh. Tadi Ustaz dah sebut roh, akal dan jiwa. Roh kita ini, di mana roh duduk di dalam? Lokasinya di mana? Ada yang tahu? Roh adalah di dalam jasad kita, tetapi exact location je tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Adalah beberapa pandangan ulama tentang lokasi roh ni, tapi di sana ada khilaf, dan kerana perkara ini adalah perkara yang ghaibiyat, perkara gaib, jadi ustazah tak adalah bercadang nak bincangkan perbezaan pandangan tersebut. Tetapi yang penting roh itu lokasinya di dalam badan. Apabila roh dikeluarkan daripada badan, maka terpisahlah jasad. Pada ketika itu matilah tubuh badan. Adakah roh mati? Adakah roh telah mati apabila dipisahkan daripada jasad? Tidak. Roh itu tidak mati. Dia ditidurkan seketika, kemudian akan dibangkitkan semula di alam barzakh. Untuk apa dibangkitkan? Untuk soal jawab dengan para malaikat Munkar dan Nakir. Baik, tadi roh itu tadi yang kita nak jaga ni tadi sebagai penjagaan kesihatan mental kita ya. Roh yang kita nak jaga itu tadi puan-puan, sebenarnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta. Allah itu sangat dekat dengan kita. Wallahu aqrabu minkum min hablil warid, kan? Dan Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Cuma kita tak nampak. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala juga diutuskan melalui malaikat-malaikat yang mengelilingi roh tadi. Ini contoh roh ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, Maha Mengetahui, Maha Memelihara dan Maha Melindungi segala sesuatu, bukan roh kita saja, tapi sekalian alam sejagat. Kemudian Allah utuskan malaikat yang dinamakan hafazah. Kita katakan hafazah ni dia menjaga roh ya, daripada satu sudut. Dia jaga badan kita juga daripada sudut lain. Malaikat-malaikat hafazah ini memang kita tak nampak di muka bumi ini, tetapi di akhirat kelak mereka akan dipertemukan dengan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mengiktiraf kewujudan mereka menjaga kita di hayat dunia ini dengan berkata wa inna alaikum lahafizin, wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya kami ke atas kalian, ke atas kamu adalah menjadi para penjaga. Hafiz, penjaga. Sebab tu kita panggil orang yang hafal Quran hafiz. Sebab apa? Sebab dia hafaz, dia jaga Al-Quran. Jadi itu dia malaikat para penjaga. Mereka sentiasa menjaga kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak dapat penjagaan para malaikat ini? Sentiasalah memohon perlindungan daripada gangguan-gangguan syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim contohnya. Kan? Kemudian setiap amal baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bila kita sebut nama Allah sebelum setiap amal perbuatan kita, maka datanglah bantuan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia peranan hafizin tu tadi. Ya, jangan tanya ustazah pula, ustazah tapi saya tak pernah nampak pun hafizin tu dalam hidup saya.
60 tahun hidup ni tak pernah terserempak pun. Memang tak nampak. Sebab itu dia termasuk dalam rukun iman yang kedua. Dia tak nampak tapi dia sangat penting dan dia sangat dekat. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat. Kita disuruh percaya pada malaikat, tapi kita tak pernah nampak pun malaikat tu. Rupanya peranan mereka sangat besar dalam hidup kita, dan salah satu yang terpenting ialah malaikat hafazah itu tadi. Malaikat para penjaga. Cuma mungkin puan-puan pernah mengalami dalam hidup kita satu keadaan, contohnya kita mulakan perbuatan tu dengan bismillah, tiba-tiba berlaku suatu situasi kita hampir-hampir kemalangan, atau hampir-hampir terjatuh, atau hampir-hampir tercedera dan tidak jadi. Pernah tak? Tak jadi tu dalam keadaan secara logiknya memang tak logik, tak jadi. Tak logik selamat. Contoh kan, nak aksiden. Contohlah ni, nak aksiden. Betul-betul lah nampak benda tu depan mata kita, memang langgar lah ni. Ya Allah, habislah aku ni aksiden kan. Tapi kita ingat Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan nama Allah, ya Allah, kepadamu kami kembali. Innalillahi, sesungguhnya kepada Tuhan kita kembali. Wa inna ilaihi, dan kepadanya raji'un. Innalillahi, maaf, sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Kan kita lafazkan benda tu, tiba-tiba Allah utuskan para hafazah jaga kita, tiba-tiba selamat daripada aksiden. Benda ni biasa berlaku tak? Kan? Berlaku kan? Nampak majoriti biasa terjadi. Kadang-kadang rasa nak jatuh. Kalau ikut logik tu memang jatuh, tergelincir dah. Tiba-tiba rasa macam ada yang tarik, tak jadi jatuh. Ataupun sepatutnya jatuh tu sangat dahsyat. Kita boleh rasa ni habis cedera lah aku ni. Tengah-tengah nak jatuh tu tiba-tiba rasa ada yang tarik kita jatuh dalam keadaan yang menyelamatkan kita. Akhirnya tidak cedera. Pernah rasa? Pernah alami? Itulah tanda-tanda adanya penjagaan Allah melalui malaikat hafazah. Itu dia penjagaan hafizin tadi. Kemudian ada lagi malaikat yang jaga lagi, raqib dan atid. Malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Mereka sentiasa ada. Hari-hari kita bagi salam kepada mereka setiap kali usai solat. Yang kita duk bagi salam selalu lepas solat kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa kita bagi salam? Kalau kita solat seorang-seorang tu dengan siapa? Kalau berjemaah pun kita tak bagi salam dekat kawan kita, sebab kawan tu dia pun pusing kanan juga. Betul tak? Jadi sebenarnya kita bagi salam kepada para malaikat. Itu tadi ya. Ruh, Allah, malaikat hafizin dan juga malaikat katibin, para penulis. Kemudian ada pula yang namanya qarin. Selalu duduk bawah-bawah lah. Qarin. Siapa qarin? Sejenis syaitan jin yang lahir bersama dengan lahirnya kita, dan mereka ditugaskan untuk mengenali kita, menghasut kita dan juga menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan mungkar. Dia sangat mengenali kita, lalu dia juga mengetahui kelemahan kita. Jadi kita kena sedar sebagai orang Islam yang beriman, alhamdulillah, bersyukur kita Allah bagi tahu kita semua elemen-elemen ni. Kalau kita ni bukan orang Islam, bukan orang beriman, manalah kita tahu wujudnya qarin? Kan? Paling-paling tahu dongeng-dongeng dalam kartun tu ada apa tu, evil inspiration dengan orang kata good inspiration. Dia selalu lukis dalam kartun tu ada dua benda. Yang sini warna putih, yang sini warna hitam. Yang putih ni dia ajak benda baik, yang hitam ni dia ajak benda buruk. Itu memang ada dalam dongeng-dongeng dunia. Tapi dia tak tahu exactly yang hitam ni siapa, yang putih ni siapa. Kita orang Islam kita tahu yang putih ni malaikat hafizin tadi, yang akan berusaha memberikan kita ilham baik, di samping dari ilham-ilham yang datang daripada hati, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang hitam inilah datangnya daripada qarin dan juga syaitan. Jadi min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Masya-Allah. Allah terangkan dengan jelas dalam surah An-Nas peranan sejenis makhluk yang bernama jin syaitan ni, minal jinnati wan nas. Jin di kalangan syaitan yang tidak nampak dan juga di kalangan manusia. Ya, manusia pun boleh jadi orang yang menyuaswis juga, memberikan bisikan-bisikan yang meragukan dan menyebabkan kita terjerumus kepada kesalahan. Wujud. Bukan kata kita ni solat 5 waktu tak diganggu syaitan, tak dibisik oleh syaitan, tidak digoda oleh syaitan, tidak.
Bahkan yang beribadah inilah, yang rajin mengaji inilah yang kadang-kalanya diutuskan syaitan-syaitan jin-jin yang level general manager untuk menggoda agar kita tersesat. Na'udzubillahi min zalik. Jadi macam mana nak lindungi kita daripada mereka semua? Semuanya dah diberikan panduan oleh Allah SWT dan oleh Nabi SAW melalui doa-doa yang warid, yang diajarkan dalam Hisnul Muslim contohnya. Nak baca maksurat pun boleh pagi dan petang contohnya, kan? Di situ kita minta Allah jaga kita dan jauhkan kita daripada bisikan syaitan, lindungi kita daripada penyakit was-was, dan juga dekatkan kita dengan perlindungan, kasih sayang dan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi Ustazah belum cerita, komponen diri tadi, kan? Roh, ingat semua, ulang balik, ulang berapa kali-kali dah. Roh, Allah, hafizin, katibin, qarin, syaitan. Ada lagi satu, nafsu, syahwat, duduk dalam diri kita sendiri. Dia tak duduk di sisi. Nafsu, syahwat memang package manusia, roh manusia datang bersama nafsu syahwat. Habis macam mana nak buang nafsu syahwat ni Ustazah? Kita nak jadi baik ni, kan? Kita nak jadi hamba Allah yang saleh dan salihah, yang masuk ke dalam syurga Allah. Jawapannya nafsu syahwat tidak dapat dibuang. Itu adalah fitrah, tapi boleh dididik. Dan itulah fungsi kita mencari ilmu. Itulah tujuan kita mencari ilmu, supaya kita dapat didik nafsu syahwat kita, bimbing dan kawal nafsu syahwat kita, dan tidak membawa kita kepada perbuatan dosa. Nafsu syahwat yang dibimbing, dijaga, dipimpin dan diatur, insya-Allah akan membawa kita kepada amal-amal ibadah. Dalam pada kita melawan syahwat yang tidak baik, yang berlebihan, contohnya syahwat yang dia sebenarnya pada asasnya dia package, kalau kita kawal dia jadi baik. Contoh, kerana syahwat lah, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, maka kita berkahwin. Sebab itu adalah package yang ada fitrah untuk berpasangan. Dengan berkahwin maka dapatlah anak, dapatlah kita teruskan zuriat-zuriat umat Nabi Muhammad SAW, melahirkan para pejuang-pejuang yang akan mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syahwat yang dipandu dengan baik, kan? Tetapi syahwat yang tidak dikawal dengan baik pula membawa kepada zina. Yang lebih parah lagi pada zaman sekarang ini, bawa kepada hubungan songsang antara pasangan LGBT. Mereka kata itu fitrah, tapi sebenarnya nak sebut ni bukan fitrah, itu nafsu. Memang dalam diri manusia, bagi sebahagian manusia itu tidak dapat dinafikan. Hatinya kadang-kadang ada syahwat, dia tu cenderung kepada sama jenis. Itu nafsu. Memang nama pun dah nafsu syahwat. Kena dikawal, dijaga, dipandu dan dibimbing. Kalau diikut sangat semua yang di dalam nafsu syahwat ni, jadilah seperti haiwan. Sedangkan kita